Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sebelum kita memulakan majlis kita lah, memulakan sesi pendidikan kita pada pagi ini, kita mulakan dulu dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan bagi yang tidak beragama Islam. Apa jua doa yang boleh memberkati program kita pada pagi ini. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Dr. Kok Lien Yi, iaitu pensyarah daripada UPM, yang dialukan juga Mr. Eng daripada Persatuan Golin Cikong Malaysia. Seterusnya yang dihormati Profesor Dr. Maznah Muhammad selaku pengerusi Persatuan Kanser Network Selangor dan Wilayah Kenwork. Seterusnya Dr. Abdullah dan tuan perempuan yang dikasihi sekalian, selamat datang. Dan kata sebab ada ramai yang first time kan pada hari ini, jadi untuk maklumat anda semua, program hari ini adalah merupakan anjuran Pusat Sumber Kanser UPM dengan dan juga Kenwork, juga dengan kerjasama Pusat Zakat UPM lah ya. Kita ada sedikit sumbangan daripada Pusat Zakat. Dan seterusnya program ini merupakan program bulanan lah, maknanya setiap bulan kita ada program sama ada berbentuk pendidikan dan juga sokongan lah. Dan program kita juga program bersama pihak Hospital Putrajaya, terutamanya berkaitan dengan Pusat Sumber Kanser, di mana kita ada Pusat Sumber Kanser di Hospital Putrajaya untuk makluman lah ya. Jadi pada hari ini tumpuan program kita adalah berkaitan dengan aktiviti fizikal dan juga gaya hidup sihat lah. So setiap bulan tajuk-tajuk yang kita dedahkan pelbagai tajuk lah, di mana saya rasa ada dalam file-file tuan-tuan perempuan semua takwim program Kenwork untuk di masa akan datang lah ya. So pada bulan Mac nanti kita akan ada mesyuarat agung, dan seterusnya pada masa itu juga insya-Allah kita cadang untuk mengadakan program cantik-cantik, maksudnya cara simple makeup lah yang akan disampaikan oleh pihak Avon lah insya-Allah. So kita tengah usahakan, jadi kita jemput datang lah ya, especially ahli yang berdaftar sebab mesyuarat agung kan. Yang tak berdaftar pun, yang berminat pun dialu-alukan untuk ahli bersama lah ya. Okey, untuk tidak melengahkan masa ya, saya ingin mengenalkan sedikit lah ya. Dr. Kok Lien Yi ni merupakan seorang pensyarah yang sangat berpengalaman, sangat berkemahiran lah, especially dalam bidang aktiviti sosial lah, di mana beliau dari Jabatan Pengajian Sukan UPM, dan bidang kepakaran beliau ada berkaitan dengan pendidikan jasmani dan juga sai sukan. So kalau kita tengok tuan punya badan tu memang fit lah ya, memang sesuai lah ya. Jadi untuk tidak melanggar masa, saya dengan sukacita je menjemput Dr. Kok Lien Yi untuk menyampaikan sesi beliau. Selamat pagi. Saya akan cuba cakap tanpa mic dulu, boleh tak? Saya rasa bilik ni kecil, dan kan orang sukan, saya mengajar beberapa tahun di sekolah sebelum saya jadi pensyarah di sini. Dan untuk satu syarat nak jadi guru pendidikan jasmani adalah kita cuba suara anda daripada garisan penamat tu mesti sampai ke pelajar yang berdiri di garisan permulaan supaya dia dengar. Tak ada, itu bukan syarat dia. Tapi saya dapati tahun pertama saya mengajar, saya hilang suara tiga kali dalam tahun tu. Tapi tahun 2 hilang 2 kali, tahun ketiga dah okey dah, kerana suara dah biasa. Suara seperti bahagian tubuh badan kita yang lain, dia akan biasa dengan apa yang kita letak, apa tekanan yang kita letak atas dia. Tekanan tu maksud dia senaman. Kalau you senam selalu, you akan lebih biasa kepada tekanan senaman tu, dan you akan jadi lebih sihat. Ya, badan saya memang ni dah naik dah. Saya pernah mewakili Malaysia dalam bola jaring dari zaman dulu. Teka umur saya. 42. Ha? 42. Bagus, saya belanja makan. Tahun ni saya sudah 50 tahun. Saya sudah 50 tahun dan in fact, sorry, silap. Saya nak masuk tahun ke-51. Saya lupa dah. Ini 2013 sudah. Yeah, actually, saya rasa anda rasa umur itu.
So kalau anda rasa tua, anda pun akan nampak betul. You know, so it's that feeling. Saya cancer survivor. Saya tak tahu, itu bukan dalam CV saya. Saya sendiri adalah cancer survivor. Saya telah saya melalui pembedahan pada tahun 2006. Itu sebab saya jadi kawan baik dengan Prof. Mazna. Kita kata nak mula club cancer dekat fakulti kita tu. Kerana dah beberapa orang dekat fakulti sahaja yang telah dapat mengalami cancer. Ya. So saya rasa dari segi apa yang maybe some of you feel, atau dari segi ahli keluarga, I know what it feels, I know what it's like, I have been through it. Kan? Saya dah melalui semua pengalaman tu yang pahit, yang kita semua boleh, ramai daripada anda akan tahu. Alright? Tapi satu yang saya rasa kita perlu ubah adalah bahawa, ingat nombor satu, cancer is not a death sentence. Dia bukan sesuatu yang kita mesti kata kita mengalah dan kita terus just give up. Kerana rasa kalau semangat kita dah give up, itu adalah permulaan kita memang give up. Okay? So hari ini, kerana latar belakang saya macam kata, saya mewakili Johor dalam sukan dalam 4 peringkat umur. Bawah 10, bawah 12, bawah 15, bawah 18. Baru saya ke pasukan Malaysia. Alright? So dari segi saya rasa dari segi tahap kecergasan pelibatan dalam aktiviti tu, saya tak kurang. Dari umur saya, cikgu tadika saya pernah cakap kepada ayah saya. Dia kata, bila sebelum saya sampai ke tahun 1, darjah 1, dia dah beritahu ayah saya, anak you ni mesti masuk sukan punya. Kerana dia kata, letak aja kaki saya atas tanah, saya akan berlari. So dari peringkat tadika, saya memang aktif. Tapi itu tidak jadi halangan kepada saya dapat kanser. So ada orang tanya, adakah senaman itu dari awal akan menghalang you daripada dapat kanser? Saya rasa sampai peringkat ni apa yang kita perlu faham adalah banyak daripada apa yang menyebabkan kita dapat kanser itu belum lagi pasti. You boleh buat semua yang you rasa betul, tapi masih lagi you jadi satu statistik, satu data kanser. Okay? So, tapi yang ada kajian yang menunjukkan bahawa kalau kita banyak melibatkan diri dalam aktiviti fizikal, ada kemungkinan besar kita boleh kurangkan risiko itu. Okay? So, hari ini saya akan bincang dengan anda sekejap apa yang sebenarnya saya rasa kaitan dia aktiviti fizikal dengan kanser ini. Alright? So, yang mulanya kita perlu tahu adalah apa sebenarnya aktiviti fizikal. Ramai orang kata, saya aktif. Tapi apa maksud tu aktif? Adakah, saya sebenarnya ada banyak kartun, tapi ada kartun yang saya letak nanti, kartun tu saya je faham. Because kartun, saya memang suka kartun. Rumah saya, bila saya pilih channel Astro tu, saya pilih kartun. Ada yang lain tu saya tak tengok. Kerana ada masanya kita perlu distress. Janganlah tengok kartun yang selalu kenakan kepala orang, tumbuk-tumbuk kan. Tapi kartun saya rasa ada banyak jenis kan. Dalam beberapa kartun yang saya selalu tunjuk pelajar saya adalah orang yang bersenam, okay? Dia letak, kita selalu senam suka gunakan mesin. Dia pergi gym tak? Ada di sini pernah pergi gymnasium ke? Oh, tak tahu dia apa. Now, bila kita pergi ke gym, salah satu kartun yang biasa saya tunjukkan adalah treadmill. Treadmill adalah mesin yang orang gunakan untuk jalan dan lari tu. Ada ramai yang beli. Dia beli, tapi kartun saya tu menunjukkan treadmill tu dah jadi satu tempat untuk letak baju. Ya, towel, baju, you know, you letak dekat tepi tu kan, tapi kita tak gunakan. Right? Beli je, mungkin gunakanlah dalam bulan yang 2 yang pertama tu. Lepas tu semua gunakan untuk sangkut baju. Alright? Nah, sebenarnya aktiviti fizikal ini tak semestinya senang. Alright? Kalau kita aktif, kalau you buat seperti, asalkan you buat sesuatu yang habiskan kalori, itu dikira sebagai aktiviti fizikal. Alright? So, aktiviti fizikal ni ada jenis yang bukan senaman, ada rasa ramai daripada kita buat. Ya, tuan-tuan ada buat
aktiviti fizikal kerja rumah ke? All our gentlemen down here. Ada? Bagus ya. Alright. Because kerja rumah di Malaysia ni saya rasa masih lagi lah. Satu adalah the women are doing it, and the second one adalah kita ada satu sickness yang teruk tau di Malaysia. Mediology. Mediology. Ya? Alright? Ada orang buat tapi orang lain yang buat. Okay? Pembantu rumah. Okay, so anyway, yang bukan senaman tu, kalau kita buat banyak kerja rumah, you juga habiskan kalori. Mopping is a very good exercise. Okay? Jalan ke kedai. Siapa lagi jalan ke kedai? Ada ke? Ada. Because yang selalu saya tengok, budak saya pergi kuliah, kalau boleh, motosikal sekali dia nak bawa masuk ke dewan kuliah. Depan tu, pintu masuk ke dewan kuliah tu, you tengok, susah nak masuk. You kena elak motor macam ni, macam tu kan, tu pun buat senaman kan. Tapi dia akan parking, kalau boleh, dia akan bawa masuk, saya rasa. Kalau dibenarkan lah. Alright? So kita sebenarnya, kita kalau boleh, jalan. Because lebih banyak kita lakukan ini, kita sebenarnya meningkatkan aktiviti fizikal kita. Gardening. Itu masalah lah untuk orang bandar ni. Garden dekat mana? I punya plant I dekat balcony. Because rumah I dekat kondo kan. So I punya plant ada. I berkebun tapi beberapa saja pasu bunga tu dekat luar. Right? But these are all aktiviti fizikal yang tidak melibatkan senam. So apa yang kita panggil senaman? Senaman adalah jika anda buat sesuatu yang terancang. You rancang, you buat berulang-ulang kali, dia jenis yang berstruktur. Okay? So itu biasa je. So tak semestinya anda hanya buat senaman. Tapi dalam hidup kita, let's see what's the next slide. Right. Now, dalam slide ni saya kata, aktiviti bukan senaman. Seperti yang saya kata tadi, ya, jalan ke kedai, gunakan tangga. Berapa orang sini ya? You tengok shopping center tak? Tangga selalu kosong. Yang penuh tu adalah escalator. Betul? Berapa orang sini secara jujur pakai tangga? Itulah, saya kata dekat fakulti pendidikan sekarang kita ada satu blok yang baru, blok I kita panggil. Dia hanya tingkat 2 tapi kita nak buat dia orang disable friendly kan. So dia ada satu lift. So lift tu budak pendidikan jasmani di ban. Dia tak boleh gunakan lift. Alright? So you tengok budak I lah. Kalau saya jalan saya sampai ke blok je, dia nampak I semua elak, semua cabut lari naik atas tangga. Dia gunakan tangga. Alright? So anyway, setiap individu kita perlu kecergasan fizikal. So sepatutnya zaman dulu kan nenek moyang kita banyak gunakan aktiviti, banyak buat aktiviti fizikal. Basuh baju bukan dengan ni je. Sekarang basuh baju, masuk ini, twist the tab, picit. Dah habis, tunggu. Nasib baik tak ada mesin sidai baju. Ada mediology. Ada. Oh, ada dryer je lah. Itu pun tekan lagi sekali kan. So kerana teknologi yang begitu banyak, kita perlu tambah peluang kita untuk menjadi aktif. Dan peluang itu mesti dinamakan senaman. So kalau kita tak dapat daripada yang bukan senaman, sekarang kita terpaksa lah cari peluang untuk bersenam.